Record. Salam sejahtera. Uh, nam- Nama saya Gary Peter John. Hari ini kita akan saya akan presentkan slide untuk uh, menyediakan menyediakan rangkaian rangkaian komputer. So saya akan share screen ketika mau akan nampak nanti. Kejap. Uh, okay. So ini uh, So, sekarang ini kita akan untuk membuat, saya akan presentkan untuk komputer network setup, yaitu jenis-jenis rangkaian. Next, ini untuk keterangan pengajaran, untuk menyambungkan rangkaian untuk merujuk, untuk menghubungkan beberapa peranti dan sistem, untuk bolehkan penukaran data. Ya, rangkaian ini juga terdiri pada dua atau lebih peranti yang boleh hubung dan berfungsi sumber, bertukar maklumat dan menjalankan fungsi tertentu. Ini adalah kandungan rangkaian yang mempunyai LAN, WAN, MAN, Wi-Fi, WiMAX dan juga mobile. Ini ialah LAN, LAN dia short form itu LAN dan full name ialah Local Area Network. LAN merujukan kepada rangkaian yang menghubungkan peranti dalam kawasan yang terhad, seperti pejabat, bangunan ataupun di kampus. LAN ialah pertama kali yang muncul pada 1970. Sejak itu dan teknologi dan juga protokol telah kembangkan untuk memudahkan sambungan peranti dan pemindahan data. Jadi LAN ialah yang pertama kali yang dilancarkan untuk rangkaian untuk penyambungan, tetapi dia bagian area untuk yang kecil sebab dia katakan local area network. So dia sepertikan the area yang terdekat seperti pejabat atau bangunan, kampus ataupun terhad sekolah. Uh, LAN biasanya terhad iaitu jarak 1 kilometer, dan beroperasi di dalam bangunan atau kampus yang menawarkan kelajuan yang lebih tinggi banding WAN, dengan kelajuan mencapai 1 gigabytes gigahertz ataupun lebih. Dia termasuk sambungan ke kabel Ethernet, dan tanpa wire itu Wi-Fi. Ini sebagai contohnya, LAN untuk local network area network. Ada tertypo pula. Oke, teruskan. Ini WAN. Ini ialah Wide Area Network. WAN merujukkan kepada rangkaian yang menghubungkan peranti yang terletak jauh antara satu sama lain. Biasanya perentasi kawasan geografi yang luas seperti bandar, negara atau benua. WAN boleh merangkumi jarak yang sangat besar dari beberapa kilometer hingga ribuan kilometer. WAN juga biasanya mempunyai kelajuan yang lebih rendah berbanding LAN, tetapi teknologi yang terkini seperti serat optik dalam meningkatkan kelajuan dan kapasiti. So, kira WAN dia boleh mengejarkan ke luar negeri, lebih advance daripada LAN, tetapi dia punya kelajuannya dia lebih rendah daripada banding pada LAN. Ini adalah contoh WAN. Ini adalah contoh WAN untuk wide area network. Dia seperti dalam bangunan situ, dia akan menyambung dan juga LAN sambungannya. Dia boleh juga sambung pada satu satelit dan pergi ke bangunan lain. Okey. Dan juga bukan saja pergi bangunan lain, tapi dia juga boleh pergi ke luar negeri, luar negara seperti pergi ke China ataupun pergi Europe. Okey. Seterusnya, MAN, Metropolitan Area Network. Ya, ataupun short form ia panggilnya MAN. MAN adalah rangkaian yang telah menghubungkan peranti dalam kawasan yang lebih besar daripada LAN
tetapi lebih kecil daripada WAN, biasanya merangkumi satu bandar atau kawasan metropolitani. MAN mula diperkenalkan pada 1980-an sebagai cara untuk menghubungkan beberapa LAN dalam satu bangunan geografi yang lebih besar. Menyokong keperluan organisasi yang beroperasi di pelbagai lokasi dalam bandar yang sama. Ini ialah contoh MAN, Metropol- Metropolitan Area Network. Seperti di sini, dia ada dia boleh penyambungan pada LAN, dan dia akan buat penyambungan pada MAN sini, dan dia akan boleh pergi ke satu bangunan ke satu bangunan. Wi-Fi. Ah, Wi-Fi ataupun dipanggil iaitu wireless fi- fidelity. Ah, Ya, kita semua sudah pernah guna Wi-Fi. Kita semua tahu apa itu Wi-Fi. Ah, so, Wi-Fi menggunakan hubungan jalur lebar, iaitu menggunakan broadband ataupun titik capaian, iaitu access point, dan juga kad Wi-Fi di dalam komputer bagi membolehkan penggunaan berkongsi fail dan mencetak serta melayari internet sama seperti rangkaian LAN biasa. So, Wi-Fi ni dia telah diperkenalkan pada akhir 1990-an. Wi-Fi telah dikembangkan dari standard uh, 802.11b kepada standard terkini seperti 802.11ax. Itu Wi-Fi 6 yang menawarkan kelajuan dan kecekapan yang lebih baik. Uh, Ini sebagai contohnya Wi-Fi yang selalu kita guna. Iaitu kalau kita gunakan Wi-Fi, dia boleh mengakseskan ke komputer riba, tablet, PC, ataupun komputer pribadi, ataupun telefon pintar. Ah, Dia sebagai rangkaian yang tanpa wire. Ah, for Microwave Access WiMAX. WiMAX adalah teknologi rangkaian tanpa wire yang menawarkan akses internet berkelajuan tinggi, membolehkan sambungan yang lebih luas dan lebih stabil dalam kawasan yang lebih besar berbanding Wi-Fi. Diperkenalkan pada awal 2000-an sebagai penyelesaian untuk masalah liputan dan kelajuan internet. WiMAX bertujuan untuk berkongsi sambungan data dalam pelbagai aplikasi. Ah, Ini adalah contoh WiMAX, iaitu boleh buat penyambungan pada dengan with built-in WiMAX adapter, dan boleh pergi ke satelit, dan juga boleh pergi ke akseskan ke internet access. Ini ialah WiMAX. Seterusnya, mobile. Rangkaian mudah alih adalah sistem komunikasi tanpa wire yang membolehkan penggunaan berhubung dengan rangkaian telefon dan internet melalui peranti mula alih seperti telefon pintar, tablet dan modem. Contoh mobile. Contoh mobile iaitu GSM, CDMA, LTE ataupun 5G. Dia itu ialah jenis jaringan yang digunakan untuk komunikasi suara dan data. Dia punya frekuensi band yang digunakan untuk mengirim dan menerima isyarat. APN iaitu ialah Access Point Name, mengatur pengaturan yang memungkinkan perangkat mengakses internet melalui jaringan saluran. Ah, Seterusnya, hotspot, ciri yang memungkinkan berangkat berbagi berbagi koneksi internet dengan peranti lain. So, ini adalah dia punya fungsi untuk ini dia untuk sebagai fungsi untuk mobile. Okay. Seterusnya, Okey, so kesimpulannya, setiap jenis rangkaian memiliki fungsi dan aplikasi yang berbeza, ah, memenu, memenuhi keperluan komunikasi, perpindahan data dan juga keselamatan dalam konteks yang beragam.
Memahami jenis-jenis rangkaian ini itu penting untuk memilih solusi yang sesuai bagi berbagai situasi dan juga keperluannya. Okey, sekian itu daripada saya saja. Sekian, terima kasih. Ah, Nanti apa yang saya sudah jelaskan di dalam slide ini, ah, sekarang ini saya saya sudah selesaikan. Saya sudah presentkan itu dengan kamu semua. Jadi nanti saya akan hantarkan link kan kepada kamu nanti untuk ada buat quiz untuk daripada slide yang yang saya presentkan. Ataupun nanti saya akan hantarkan itu slide, kamu boleh baca dan boleh menjawab. Okey, itu saja daripada saya. Okey, sekian, terima kasih.